tajam dan lebih nipis sikit. Yu. Okay, and then di nada yang keempat, so turun bawah. Yu, yu, yu ting, yu ting. Okay, 下一个双人房，双人房。身份证，身份证。订单号，订单号。办，办。入住，入住。手续，手续. Okay, yang ni pun sama juga. Langsung baca syu. Okay, dia actually U yang 2 titik. Okay, U yang 2 titik. Kenapa dia tak ada titik kat sini? Sebab apabila huruf U ni dia bertemu dengan J, Q dan X. Okay, satu lagi Y juga. Okay, bila bertemu dengan huruf-huruf ni, U ni kena gugurkan dia punya titik. Okay, ni dia rules lah, pin rules. Okay, bila J, Q, X dan Y ni bertemu dengan huruf Y U 2 titik ni, okay, U titik ni harus digugurkan. So kat sini memang awak tak nampak dia punya 2 titik ni. Tapi bila nak sebut, still kena bunyikan dia punya bunyi asalnya iaitu U, U. Okay, so X bertemu dengan U, bunyi dia shu, shu. Okay, kemudian dia adalah nada yang keempat, bunyi dia shu. 续 turun bawah 手续 right 下一个押金押金房卡房卡退房退房行李行李 okay, X ni macam huruf S bunyi dia sing jangan sebut S-I-N-G sing 行李 门 门 kita sebutnya M-E-N 门 bukan bunyi men bukan men 门 门 okay, 下一个纸纸 okay, walaupun nampak I tapi tak bunyi G G ke macam I biasa dia 纸纸简单简单 okay, walaupun nampak D tapi orang Cina dia akan sebut macam huruf T lah awak takkan dengar dia sebut 简单简单 dia tak sebut macam tu dia akan sebut macam T 简单简单房型房型 X bunyi macam S 房型看到 okay 老师tak sebut 看到 bukan 看到看到看到 macam huruf T this one ta okay, bila nampak huruf T biasa ni kena keluarkan angin ta成功成功发邮件邮件 okay, Y-O-U ni bunyi macam awak sebut yo-yo okay, yo yo what's up yo 邮件邮件价格价格 okay, next one kita tengok 补充生词 additional words bawah ni 单人房单人房 okay, langsung sebut macam T kan 单人房单人房单人房家庭房家庭房套房套房 okay, this one dia punya perkataan ni semua satu perkataan so awak jangan jarakkan kalau jarakkan dikira salah okay, dia dikira satu perkataan okay, baik mari kita baca langsung minta awak baca seorang baca 3 perkataan 酒店柜台预定老师 minta Aini ada tak Aini Firhani? Saya mah. Aini Firhani tak ada? Ashiki? Tak ada. Atikah? Nur Atikah. Saya Okey, Atikah boleh bacakan nombor 1 sampai 3? 9点柜台约定。很好 bagus. Okay, 下一个双人房身份证订单号来 Natasha Nurul Natasha ada ke? Betul. Betul tak?
Betul. Hao. Okay, and then D ni sebut macam ting tan hao. 很好 OK 叮当好 OK 下一个 ban OK huruf B ni pun sometimes tak sebut macam B ban tak sebut macam ban OK sometimes maksudnya ada perkataan dia akan sebut macam B but sometimes dia akan sebut juga macam P Okay it depends on perkataan lah Okay macam ni kita tak akan sebut ban Okay dia akan sebut P ban 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 入住手续来阿西吗？办 嗯 续小续 kat sini 手续 bukan shao,我sebut macam 我 sebut show, S-H-O-W. 手续 续 boleh baca sekali lagi Asimah? 手续续 betul, 很好 OK 下一个来押金 ada pertama 房卡汇房Arfah ada? Siti Arfah Ada 老师 Hmm. baca yang 老师 tanda tu ke? 对的 betul 押金房卡汇房很好 betul okay sambung 行李 okay X bunyi macam S 行李门纸 Nah, yoga taruh sini ada? 老师 dengar ke? Dengar. Alright. 行李门纸 Okey, 很好。Cuma 纸 tu awak baca nada yang keempat kena turun yang balik. 纸纸对的，很好。Okey, 下一个简单。Okey, D ni macam huruf T lah 简单。房型 X macam S 房型看到silakan Rabiatul Sania ada? Ada 老师 老师 dengar tak? Dengar suara awak tapi awak tak baca lagi kan? Tak lagi. Okey. 简单放心干到很好 good OK 下一个他成功 dan juga 发 来 Aisyah Malik Ada 老师他成功发很好 good OK dan yang terakhir 邮件 OK YOU ni macam awak sebut YO saja YOU bukan yo价格 ge ni atas A ge 价格来 Izaz Izaz ada? Tak ada saya panggil Fikri Ada 老师 dengar tak? dengar 邮件价格很好，非常好，bagus. Okey, bawah ni tak perlu baca lah Alright, mari kita tengok PowerPoint 老师. Okey, ini kita punya tajuk lah Nampak tak tajuk? Tak keluar lagi. Ni tajuknya bab yang terakhir, bab yang ke-6, 酒店柜台服务。什么是酒店？酒店是hotel 酒店 maksudnya hotel. 柜台 adalah counter, 服务 adalah service. So dia macam direct translation ke bahasa Inggeris lah. Okay, hotel, counter, service. Ataupun bahasa Melayunya service di counter hotel lah. Okay, service di counter hotel. 酒店柜台服务。Alright, so apa yang awak akan belajar dalam bab yang ke-6 ni basically mengetahui prosedur check-in dan check-out. Okay, dalam awak punya dialog dan juga passage nanti dia akan terangkan sedikitlah apa yang perlu dilakukan untuk awak check-in dan check-out hotel. Contohnya apa? Kena bayar deposit, kena tunjukkan IC, kena beri nombor tempahan kan, booking number dan sebagainya. Okey, yang kedua bertanya mengenai servis yang ditawarkan di kaunter penyambut tetamu lah. Apa servis yang diorang buat. Dan terakhir menempah hotel secara online. Apa perkataan untuk menempah? Okey,
apa perkataan untuk online? Online ni awak dah belajar dalam bab yang lepas, wang shang. Okay. So, menempah hotel secara online. Apa yang diperlukan dan bila awak nak tempah hotel secara online ni, apa yang maklumat awak boleh dapat? Harga, gambar hotel, kan? Apa servis yang ada dekat sana dan sebagainya lah. Okay, so tadi kita dah baca sheng si. 现在呢，我们来看看perkataan 酒店。什么是酒店？酒店tadi Lausha dah bagi tahu酒店maksudnya hotel. Okay, first of all, kita tengok dahulu dia punya hanzi. Hanzi dekat 酒店ni Lausha bulatkan dekat situ. Kat sini Lausha lukis balik. Okay, apakah ini? Dalam hanzi yang Lausha lukis ni dipanggil 三点水. Lausha rasa macam ada share dengan you all kat sebelum ni. Tak sure ada share ke tak sebelum ni. Sebab kadang-kadang saya lupa saya share dengan kelas yang mana. Okay, 三点水 adalah 3 titis air. 3 titis air. So, bila awak nampak apa-apa hanzi yang ada 三点水, okay, awak boleh teka lah dia mesti ada kaitan dengan air. Okay, it's related to water or liquid. Okay. So, dekat perkataan 酒店ada 三点水. So, awak rasa ada kaitan dengan air ke? Hotel ada kaitan dengan air ke? Rasa ada kaitan ke? Adalah kot kan, dalam hotel mesti kena ada air kan. Tidak, sebenarnya jiu tu memang ada kaitan dengan liquid ataupun air. Jiu tu maksudnya arak. Arak. Okay. Arak. Okay, so kalau nak cakap dia telah minum arak, we can say 他喝酒了. Okay, dia telah meminum arak. 他喝酒了. Okay. 店 pula. Okay, 酒店 punya 店 tu, okay, berasal daripada perkataan 商店. Dah belajar kan apa maksud 商店? 商店ialah kedai. Okay. So basically, kalau kita direct translate, literally, 酒店 maksudnya kedai arak. Okay, kedai arak. Tapi dia, selain pada kedai arak, 酒店 ni ada another maksud, iaitu hotel. Okay, so bila awak nampak 酒店 tu, awak jangan, kedai ni jual arak. Okay, dia juga boleh ada maksud hotel. Okay. So, it depends on kesesuaian ayat lah. Okay, contoh dia cakap, saya tinggal di 酒店 tersebut selama 3 hari. Okay, so secara logiknya mestilah dia tinggal di hotel, takkan dia tinggal dekat kedai arak selama 3 hari kan. So, awak kena tengok dia punya logik dari segi translation lah. Okay, kalau nak cakap dia pergi membeli arak di kedai arak kan. Nak beli arak mestilah pergi ke kedai arak. Takkanlah pergi ke hotel kan. Hotel dia tak jual arak. Untuk minum tu maybe ada lah kan, tapi nak jual sebotol-sebotol tu tak ada lah. So, it depends on kesesuaian ayat. Okay, so 酒店tu ada 2 maksud lah, kedai arak boleh ataupun satu lagi adalah hotel. Alright, so kita tengok contoh ayat. Okay, 我的家附近有一个酒店. Okay, dalam ayat yang pertama ni ada perkataan 附近. Okay, masih ingat lagi perkataan 附近? 附近ni awak belajar masa level 2. 什么是附近? 附近tu apa? 附近 maksudnya berhampiran ataupun berdekatan. Nearby, nearby. Nearby or near. Okay, berhampiran. So, macam mana nak guna perkataan 附近? Kita buat revision sedikit level 2 punya perkataan ni. Okay, bila orang cakap berdekatan dengan sesuatu tempat, you have to state the place first. Awak kena sebutkan tempat dahulu. Okay, baru letak perkataan 附近. Okay, so bila translate dia akan cakap, kita akan translate sebagai berdekatan tempat tersebut lah. Okay, berdekatan tempat A. So, let's say Lausha nak cakap berdekatan dengan rumah saya. Okay, berdekatan dengan rumah saya ada sebuah masjid contohnya. So, Lausha kena cakap tempat dahulu iaitu rumah saya. 我的家. Okay, baru sebut 附近. 我的家附近. Okay, translation akan jadi berdekatan rumah saya. Okay, so dia terbalik dengan bahasa Melayu. Okay, kalau bahasa Melayu, we have to mention berdekatan dahulu baru sebut tempat kan. Okay, Mandarin dia terbalik. Okay, kalau you want to say berdekatan dengan sekolah, sebut dahulu sekolah. 学校附近. Okay. Berhampiran dengan hotel. 酒店附近.
Ya, awak kena hati-hati bayan ni lah. So, let's say make sentence nanti kalau awak nak guna perkataan Fuji ni ataupun nak guna perkataan Jiutian, nak cakap berdekatan dengan suatu tempat awak jangan buat ayat Fuji Jiutian yang kira salah lah. Ini translation pada bahasa Melayu. Tak boleh Fujin Xue Xiao. Salah juga. Ini translation pada bahasa Melayu. Salah Okay, so ayat ni dia kata apa? Wo de jia fujin. Rumah saya punya berhampiran. So, berhampiran rumah saya lah. Okay, berhampiran rumah saya, ada sebuah jiutian hotel. Okay, berdekatan dengan rumah saya ada sebuah hotel. Okay, ayat yang kedua. 那个酒店很大，但是很便宜。他说什么呢？那个酒店，那个 means itu, that, itu. 酒店 hotel. So, hotel itu 很大, sangat besar. 但是 tetapi 很便宜. Selalunya kalau hotel besar 4-5 bintang kan, harga dia mesti 800 ke 900 ke 1000 ke semalam kan. Tetapi maybe hotel ni dia ada buat sales ke diskaun ke kan. So, harga dia sangat murah. Tetapi sangat murah. Maybe satu malam tu 200 ke. Boleh lah kan. Hotel 5 bintang. Sepatutnya 800 semalam. Tapi diskaun jadi 200 saja semalam. Murah lah. So, walaupun dia sangat besar tapi dia sangat murah. Okay, yang terakhir. 我觉得这个酒店的食物非常好吃. Dia kata apa ni? 我觉得 saya rasa. I think. 这个酒店. 这个 means ini. This. 酒店 hotel. Hotel ini. 食物 makanan. So, makanan di hotel ini. 非常好吃. Sangat sedap. Jadi makanan kat hotel mestilah sedap kan? Okay. Saya rasa makanan di hotel ini sangat sedap. 非常好吃. Okay, untuk jiutian, apa dia punya measure word? Dia punya penjodoh bilangan. Kalau awak cakap sebuah hotel kan, awak boleh guna perkataan 一个 boleh ataupun 一家也可以. 一个酒店 or 一家酒店. Okay, dua-dua betul. Apa beza dia? Kalau awak guna 一个酒店, okay, dia lebih tidak rasmi. Dia tidak rasmi. Kalau awak sembang dengan kawan-kawan ke kan, nak cakap, 我家附近有一个酒店. Berdekatan rumah saya ada sebuah hotel. Okay, meaning that bila sembang dengan kawan-kawan ke, boleh guna perkataan 一个酒店. Tidak rasmi. 一家酒店 dia lebih rasmi. So, macam bila tulis karangan ke, baca berita ke, dia akan guna perkataan 家. Okay, rasmi. Okay, another difference is that 家merujuk kepada bangunan yang besar. Bangunan besar. Okay, ke ni dia tak ada cakap bangunan kecil ke besar. Dia just penjodoh bilangan biasa je. Okay, so kalau lah let's say hotel tu taklah besar sangat. Hotel 2 bintang ke 3 bintang ke. Okay, awak boleh guna perkataan 一个酒店. Okay, tetapi kalau hotel tu hotel yang besar 4-5 bintang kan, boleh guna 一家酒店. Sebab 家 merujuk pada bangunan yang besar. Okay, contohnya sebelum ni awak dah belajar perkataan apa? 一家公司. Okay, sebuah syarikat. Syarikat yang besar lah. 一家医院. Sebuah hospital yang besar. 一家 restoran dah belajar belum? 餐馆. Level 1 kan? Awak belajar 餐馆ke 饭馆? Dua-dua ni betul. So, it depends lah. Nanti awak tengok balik. Level 1 awak belajar 饭馆ke 餐馆? Okay, restoran. Okay, sebuah restoran yang besar. Boleh guna 一家 juga. Alright, ni penjodoh bilangan untuk jiutian. Belajar 餐馆. Okay, langsung baru tengok Amirul. Okay, 餐馆 dan 饭馆 tu maksudnya restoran. Okay, 下一个是柜台. 柜台 adalah counter. Okay, counter dia macam-macam counter kan? Counter kat restoran ke, counter dekat bank ke. Okay, dekat sini
adalah kaunter di hotel. Macam kat dalam gambar ni, kat hotel ada kaunter kan. So, kaunter di hotel kita sebut 酒店柜台. 酒店 hotel, 柜台是 counter. So, counter hotel. Okay. Yang second one is kita punya tajuk lah. 酒店柜台服务. 什么是服务? 服务ialah servis, perkhidmatan. Perkhidmatan. So, ayat ni adalah perkhidmatan di kaunter hotel. Apa servis yang ditawarkan di kaunter hotel. Alright, kita tengok contoh ayat. 那个员工在酒店柜台等你. 那个员工ni dah belajar level 2 maksudnya staff ataupun pekerja, kaki tangan. 那个 maksudnya itu. Pekerja itu, kaki tangan itu di mana? Di 酒店柜台, di kaunter hotel. Buat apa dekat kaunter hotel? 等你. Tunggu awak. Maybe awak tercicir barang ke apa kan. So dia nak paskan dekat awak, dia tunggu awak dekat kaunter hotel. Okay, perhatikan dia punya struktur ni. Ni Laksha ulang banyak kali. Kenapa? Sebab takut lupa. Okay, dan quiz tu nanti awak akan diuji dengan struktur ini. Okay, iaitu bahasa Mandarin dia mesti letak orangnya dahulu, siapa, diikuti dengan tempat, okay, baru diikuti dengan verb, kata kerja. Okay, siapa, di mana, buat apa. Dalam make sentence baru-baru ni ada orang buat salah. Itulah sudah ingatkan balik. Okay, so kat sini orangnya adalah pekerja itu. 那个员工. Okay, pekerja itu kat mana? Kena sebut dahulu tempat. Okay, 在酒店柜台. Di counter hotel. Buat apa dekat counter hotel tu? 等你. Okay, baru letak dia punya verb. Iaitu 等, tunggu. So, kalau kita translate bahasa Melayu, dia akan jadi pekerja itu menunggu awak di kaunter hotel. Okay, bahasa Melayu dia adalah siapa. And then verb duduk tengah-tengah. Okay, and at the end of the sentence baru dia letak tempat. Okay, so awak jangan confuse lah bahasa Melayu dengan bahasa Mandarin. Okay, Mandarin tempat kat tengah. Melayu tempat dekat belakang. Okay, then 下一个 adalah perkataan 预定. 预定 maksudnya menempah. Okay, kalau awak tengok perkataan 预定, 预 tu ada maksud dia, 定 pun ada maksud dia juga. Okay, kita tengok maksud 预. 预 maksudnya awak arrange or awak in advance. Okay, beforehand maksudnya. Sebelum sesuatu tu, beforehand, in advance. Okay, 定 pula maksudnya book or order. Kiranya kalau awak gabungkan perkataan 预定, kiranya maksudnya menempah beforehand. Order beforehand. So, let's say awak nak masuk hotel, awak nak pergi bercuti di Langkawi bulan 1 nanti, nak tempah bilik. So, bulan 12 ni dah kena 预定, dah kena tempah. Okay, book beforehand. Bukan hari ni nak masuk hotel, hari ni baru nak buka website ke, tidak. So, kena book beforehand. Order beforehand. Okay, in advance. Alright, kita tengok contoh ayat yang pertama. 我想预定房间. Apa itu 房间? Masih ingat? 房间 adalah bilik. Okay. Saya ingin menempah bilik. Bilik ni merujuk pada bilik hotel lah. Okay. Saya ingin menempah bilik. Okay, 下一个. 请问房间是你自己预定的吗? Okay, perkataan 自己ni kita dah belajar dalam bab yang lepas. 自己 maksudnya sendiri. By yourself, sendiri. Okay, so 自己, kalau ada cerita hari tu, dia mesti diikuti dengan verb. Okay. Meaning that you do the action, awak buat benda tu by yourself. Okay, so dekat sini kita ada verb menempah. Okay, 预定 ni adalah verb.
So, 自己预定 maksudnya tempah sendiri. Okay, bukan orang lain yang tempahkan, awak sendiri yang tempahkan. 自己预定. Okay, so kat sini dia tanya, tumpang tanya, excuse me, may I ask? 房间是房间 bilik. Bilik ni awak sendiri yang tempah ke? 是你自己预定的吗? Okay, sebab sometimes kawan yang tempahkan ke, family yang tempahkan ke. Okay, ayat ni adalah ayat dalam buku, nanti awak akan jumpa. Actually kawan dia yang tempahkan. So orang tanya, awak tempah sendiri ke? Nanti dia akan jawab, 不是, bukan. 是我朋友预定的. Kawan saya yang tempahkan. Okay, nombor 3. 妈妈在网上预定了酒店. 网上, mesti ingat, 网上 adalah internet ataupun secara online. Ibu di internet 预定了酒店, telah menempah 酒店 hotel. Ayat ni we can translate as ibu menempah hotel di internet. Agoda ke, Trivago ke, menempah hotel di internet. Okey, sini pun sama juga kan. Kalau perhatikan dia punya struktur, siapa, di mana, buat apa. Ibu di internet buat apa? Tempah hotel. 预订酒店. So let's say kalau awak buat ayat, Mama 预订酒店在网上. Ni salah ayat ni salah. 不可以的. Ini translation pada bahasa Melayu. Okey, 下一个我们来看看 perkataan 双人房. Okey, 双人房ni setiap perkataan dia, perkataan 双, perkataan 人, perkataan 房 ni dia ada maksud dia. Okey, 双 maksudnya pair. Okey, pasangan. Berdua lah pasangan. 人, orang. 房间, 房 ni berasal pada perkataan 房间. 房间adalah bilik. Okey, so daripada perkataan setiap satu ni pun awak dah boleh teka lah 双人房是什么. Bilik untuk 2 orang. Okey, bilik berdua ataupun double bedroom. Okey, so kalau awak melancong dengan kawan awak 2 orang saja, awak dengan kawan awak seorang, boleh tempah 双人房, bilik berdua. Okey, kita tengok contoh ayat yang pertama. 我在网上预订了一个双人房. Saya di internet telah menempah sebuah bilik berdua. Ini translation dia. Saya telah menempah bilik berdua di internet. Okey, yang kedua. 这个双人房很大. 很大 maksudnya besar. Bilik berdua ini sangat besar. This double bedroom is very big. Sangat besar. Okey. Ada 双人房 yang tak besar sangat kan. So it depends on hotel lah. Hotel ni 双人房 dia sangat besar. 很大. Okey, seterusnya kita tengok 房型. 什么是房型? 房型ni pun ada dalam buku awak. Maksudnya adalah jenis bilik. Room type. Okey. So bila awak nak masuk hotel awak boleh pilih lah awak nak masuk bilik yang mana. Okey, dia ada option yang boleh awak pilih. So bilik yang berlainan harga pun berlainan lah. Okey. Selalunya kalau bilik perseorangan harganya lebih murah. Okey, kalau bilik yang besar harganya lebih mahal. Okey, so kita tengok apa jenis bilik yang ada. Yang pertama ialah 单人房. 单 maksudnya single. Satu, single. 人 orang. 房 berasal daripada perkataan 房间. Dalam bab ni awak akan jumpa banyak sangat perkataan 房 房 tu actually merujuk pada 房间lah. 房间adalah bilik. Okey. So 单人房 adalah bilik untuk seorang. Okey, bilik untuk seorang. Bilik perseorangan. Single bedroom. Okey. 下一个 kita ada 三人房. 三 maksudnya 3. 人 orang. So 三人 3 orang. 房 bilik. Bilik untuk 3 orang. Triple bedroom. Bilik bertiga. Okay, next one kita ada 家庭房. 家庭 maksudnya keluarga, family.
fang, bilik. So, bilik untuk keluarga. Family room. Okay, bilik keluarga. If you travel with your family, small family, bolehlah tempah bilik. Jia ting fang. Okay, kalau big family dengan maklong semua, tak boleh kot. Maybe kena 2 ataupun 3 jia ting fang yang berbeza lah. Okay, tak muat pula nanti. Okay, saya agak tau fang. Okay, tau fang bilik suite. Okay. Bilik besar. So, boleh tempah hotel mengikut kesesuaian awak. Okay, 下一个我们来看看身份证。身份证，身份 maksudnya identity. 你的身份 your identity. 他的身份 okay, dia punya identity, his identity or her identity. Okay, 证 ni pula merujuk kepada kad lah ataupun dokumen. Dokumen yang menunjukkan awak punya identiti, iaitu kad pengenalan IC. Okay, dalam IC kita boleh tengok ada apa? Ada nama penuh kan? Ada alamat, nombor IC dia, nama dia, alamat dia, agama dia, okay, jantina. Ni kita punya IC lah, kad pengenalan. 身份证 identity card. Okay, kita tengok contoh ayat. Yang pertama, 这是我妹妹的身份证. Ini ialah adik saya punya kad pengenalan. Okay,妹妹. Okay, nak tulis perkataan妹妹 ni, belakang dia tak perlu letak nada. Biar je dia kosong. Memang dia macam tu. Tak perlu letak. Ini ialah kad pengenalan adik saya. Yang kedua, 你可以给我你的身份证吗? 身份证, kad pengenalan. Boleh tak berikan kepada saya kad pengenalan awak? Can you give me your IC? Saya nak tengok. Ataupun polis lah kan dia minta. Dia buat Roblox ke apa kan? Dia nak tengok awak punya IC. Okay, ayat yang terakhir. Okay, yang terakhir ni. Saya mahu tengok sebentar kad pengenalan awak. Yang ni Lausha minta awak translate ke dalam bahasa Mandarin. Okay, cuba translate ayat yang ketiga ni. Tulis dalam chat box. Lausha nak tengok awak punya translation. Saya mahu tengok sekejap, sebentar kad pengenalan awak. Ya, ada siapa nak cuba ke? Ada dah. 我想 Asimah tulis. 我想看一下你的身份证. Okey, ayat Asimah kena betulkan sedikit. Tak perlu letak ma. Okey, sebab apa tak perlu letak ma? Sebab dia bukan soalan. Dia bukan tanya, boleh tak nak tengok? Okey, dia statement. Saya nak tengok. So tak perlu letak ma. 我想 nak tengok, nak cakap siang boleh, nak cakap yao pun boleh juga. 看一下你的身份证. Okey. Untuk ayat Amir Rahman, tak perlu letak niman. Sebab kalau niman awak semua. Ramai jamak. Okey. Kalau lah Lausha tulis kat sini, saya nak tengok kad pengenalan awak semua. Boleh guna niman. Okey. Ayat awak betul dah. Cuma kat sini Lausha tulis awak. Awak guna ni sahaja. Okey. Lepas tu dekat perkataan kan isyak ni, kalau tak nak guna kan isyak, boleh juga awak tukarkan kepada kan. Okay, sebab bila verb tu dia duplicate, macam perkataan kan ni sebut 2 kali.
Okey, dia membawa maksud perbuatan itu dilakukan secara santai dan sebentar sahaja. Okey, so 看看 tu tengok-tengok. Tengok-tengok tu mean tengok sekejap lah. Okey. 我要看看你的身份证. Boleh juga. 我要看看你的身份证 也可以 pun boleh juga. Alright. 身份证 boleh kad pengenalan. 下一个我们来看看订单号. Okey, 号ni awak dah pernah belajar sebelum ni dekat perkataan 手机号. Level 1 dah belajar 手机号. Ataupun ada juga dekat perkataan 电话号码. 电话号码. Apa maksud hao? Hao ni adalah nombor. Okey, nombor. Okey, 手机号 nombor telefon. Nombor handphone awak. Okey, 电话号码 nombor telefon. Okey, cumanya 电话号码ni dia lebih kepada nombor telefon yang pejabat dekat telefon rumah lah. Okey, certain Chinese dia bezakan. 手机 adalah handphone, 电话号码 adalah telefon yang kita angkat hello, gang-gang tu kan. Okay, but certain Chinese people dia sama je. 手机 ke 电话号码 ke dia semua merujuk pada telefon. Tak kisah telefon apa pun. Okay. So some people sebut benda dia merujuk pada benda yang sama lah. But some people dia different. Dia cakap 手机号 ni adalah nombor handphone saja. Kalau 电话号码 ni nombor telefon macam telefon rumah ke, telefon pejabat ke. Yang tu sebut 电话号码, nombor telefon pejabat. Okey, ting tan. Ting tadi kita dah tengok, ting tu adalah tempah. Okey. Tan pula maksudnya receipt. So basically kita boleh fahamlah dekat receipt tu ada tulis nombor tempahan. Okey. Dekat receipt ni, tan ni maksudnya receipt, ada nombor tempahan. Okey. Booking number. Dalam bahasa Inggeris ni adalah booking number. So usually bila awak dah buat payment, okay, untuk hotel tersebut, dia akan emailkan kepada awak punya booking number lah. Okay, booking number. Contohnya dekat sini. 8639444141. This is Ting Tan Hao booking number. Okay, dan selalunya bila awak nak masuk hotel tu, dia akan minta IC. Okay, dia akan minta deposit dan juga nombor tempahan. Okay, booking number. Okay, tengok contoh ayat. 请给我你的订单号. Sila berikan kepada saya. Please, sila. 给我, berikan kepada saya awak punya nombor tempahan. Please give me your booking number. Yang kedua. 这是我的订单号. This is my booking number. Ini ialah nombor tempahan saya. Senang je, Ting Tan Hao. Ingat Ting Tan Hao, ingat nombor tempahan. Ingat Hao ni adalah nombor Ting tadi kita dah belajar Yu Ting, tempah. Okey, seterusnya adalah perkataan pan. Okey, pan maksudnya menguruskan. Okey. Usually kita akan gunakan pan ni bersama perkataan 手续. 手续 maksudnya procedure. So bila kita gabungkan pan 手续 meaning that menguruskan procedure. Okey, prosedur ni ada macam-macam prosedur lah. Okey, macam nak interview kan ada prosedur dia. Okey, nak buat medical check up pun ada prosedur dia. Nak ambil exam pun ada prosedur dia. Okey, so setiap satu tu ada 手续 yang berbeza-beza lah. Dan awak kena pan 手续, kena uruskan prosedur tersebut. Okey, so antara pan dan juga 手续ni kita boleh add on perkataan ni. Kita boleh selitkan dengan perkataan lain. Okay, contohnya awak nak cakap menguruskan beberapa prosedur. So awak boleh tambah perkataan 一些 beberapa or some. Okay, beberapa. Okay, so dalam ayat ni dia kata 我需要办一些手续. Saya perlu menguruskan beberapa prosedur. Okay, saya perlu menguruskan beberapa prosedur. Okay, next one. 你可以帮我办这些手续吗? So dekat tengah-tengah ni dia ada letak perkataan 这些. 这些 maksudnya this. Okay, menunjukkan plural lah, lebih daripada satu.
Okey, lebih daripada satu. Lebih daripada satu. Okay, dia tanya, boleh ke awak bantu saya help, tolong Boleh ke awak tolong saya uruskan, uruskan. Okey, 这些手续 prosedur ini. Okey. Bolehkah awak bantu saya, help me, uruskan 这些 this procedure. Okey, Lausha letak prosedur lah, jadikan dia kata ganda sebab kalau bahasa Inggeris kita just gandakan dekat sini kan this. Daripada this ni kita dah tahu dah dia plural kan. So translation bahasa Melayu kita gandakan dekat dia punya perkataan prosedur lah. Nak menunjukkan banyak. Okey, boleh prosedur. Okey, seterusnya adalah perkataan rujuk. Rujuk dalam buku awak maksudnya check in. Okey, root ni ada maksud masuk. Okey, masuk. Cuk maksudnya tinggal. So, awak masuk kat dalam hotel tu dan awak tinggal selama beberapa hari. Okey, seminggu ke, 3 hari 2 malam ke. Okey, tinggal selama beberapa hari. Tinggal sebulan ke. Kalau banyak duit bolehlah duduk lama-lama kan. Macam tak ada rumah sendiri rumah saya di hotel. Rujuk. Okey, dalam level tu awak dah belajar perkataan ruyuan. Ruyuan tu masuk ward, masuk hospital. Dalam bab level 3 ni awak belajar perkataan rujuk, masuk dan tinggal di hotel. Right? Okey, root tu maksudnya masuk lah. Okey, kita tengok contoh ayat. Okey, yang pertama, 我要入住. Saya nak check in. Bukan rujuk, bercerai saya nak rujuk balik, bukan yang tu Dengar macam rujuk kan. Saya nak rujuk. Saya nak check in. Saya nak check in. Okey, dia cerai rujuk balik pula. Yang tu kena pergi mahkamah. Ini nak pergi hotel boleh masih cakap, 我要入住. Saya nak pergi hotel. Saya nak check in masuk hotel. Okey, yang kedua. 办入住手续. Okey, dekat tengah-tengah ni Lausha tambah perkataan rujuk antara 办 dengan 手续, iaitu menguruskan prosedur daftar masuk. Menguruskan prosedur check in. Okey, rujuk check in. Apa prosedur kalau awak nak check in? Okey, bagi IC, bayar deposit, bagi booking number. Lepas tu nanti baru awak akan dapat awak punya room key, dapat awak punya kad bilik. So sebelum nak dapatkan kad bilik tu, sebelum masuk bilik tu kena bayar semua-semua tu dululah, deposit dan sebagainya. Itu adalah rujuk shortsheet, prosedur check in. Bukan sampai hotel terus masuk bilik kena pergi kaunter dulu. Okay, yang ketiga, 办入住酒店的手续简单吗？简单 adalah senang. Okey, 简单 senang, mudah. Ada dalam buku awak tadi awak dah baca 简单 maksudnya mudah, easy. Menguruskan. 入住酒店 check in hotel punya prosedur. 简单吗？ Senang tak? So dia tanya awak, adakah mudah untuk saya menguruskan prosedur check in? Is it easy for me to uruskan prosedur check in tu? Actually senang je kan, bagi IC dan yang Lausha cakap tadi lah, senang je. Siapa ayat senang, kita boleh cakap senang tak nak uruskan prosedur check in gitu. Yang terakhir, 酒店入住酒店的时候需要身份证和订单号。的时候 maksudnya semasa. Semasa check in hotel, 入住酒店 check in hotel, 需要 perlukan. Perlukan apa? 身份证 IC kad pengenalan, 和 dan 订单号 booking number. So kalau tak ada IC, tak ada booking number, maybe tak boleh nak proceed lah. Mungkin lah. Sebab macam tak ada bukti kan awak dah tempah ke apa kan.
Okay, so kena tunjukkan you punya Ting Tan Hao, booking number dan juga perlukan IC. Semasa check in hotel, awak perlukan IC dan juga booking number. Okay, untuk Shen Penzheng dan Ting Tan Hao ni awak kena tuliskan dengan dekat. Kalau awak jarakkan dia dikira salah. Dia dikira satu perkataan. Okay, seterusnya adalah perkataan Yajin. Yajin是什么? Deposit. Okay, actually perkataan Jin ni dia ada maksud dia. Apa maksud Jin? Jin ada yang pertama Jin nada yang pertama. Sebelum ni dalam bab yang pertama awak belajar Jin nada yang keempat. Maksudnya masuk enter. Jin lai masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Kuai jin lai zuo. Okay. Kalau jin nada yang pertama ni maksudnya adalah duit ataupun actually maksud jin ni adalah emas Okay, hanzi yang Lao Shi bulatkan tu. Maksudnya emas, gold. Okay, dia adalah simbolik kepada duit lah. Okay. Sebab apa? Sebab orang Cina zaman dahulu, dia punya currency, dia punya duit adalah menggunakan jongkong emas. Okay, kalau awak tengok drama Cina zaman dahulu punya, dinasti-dinasti dulu, okay, dia punya duit adalah jongkong emas tu. Okay, dan juga jongkong dia dibuat daripada silver. Kalau daripada emas tu, nilai dia lagi tinggi lah. Kalau dia buat daripada silver tu, lebih rendah sikit. Okay, dia macam perumpamaan duit RM100 dengan duit RM50 macam tu lah. Ataupun duit RM100 dengan duit RM10. Okay, so kalau awak ada jongkong emas tu, memang nilai dia sangat tinggi lah. Simbolik kepada duit. Okay, Yajin adalah deposit. Bayar deposit kan, bayar guna duit kan. Okay, tengok contoh ayat. Qing ge wo 50令吉的押金。50令吉, berapa ringgit ni? 50. Sila berikan kepada saya deposit sebanyak RM50. Okay, yang kedua. 我可以拿回我的押金吗? Apa itu 拿回? Nanti awak akan jumpa dalam dialog. Na maksudnya ambil. Dalam bab yang pertama pun awak dah belajar. Na ada banyak maksud. Okay, na boleh jadi maksud ambil, ada jadi maksud pegang boleh. Dan na juga boleh maksud menerima. Okay, dalam bab yang pertama awak belajar. Hua ren ke yi na hong bao. Okay, bila hua ren ke yi na hong bao? 新年的时候. Okay, semasa tahun baru, orang Cina boleh menerima angpau. Okay, so na ni ada banyak maksud lah. Dekat sini na hui maksudnya ambil semula. Hui maksudnya balik, ambil balik. Awak belajar kan perkataan hui jia? Hui jia kan balik rumah. Okay, balik rumah, return home. Return home. So, apa maksud return? Maknanya awak datang dari suatu tempat tu, dan awak pergi keluar, dan awak balik ke tempat asal. Return. Okay? Balik semula ke tempat asal awak, ke rumah awak. Contoh awak ada rumah kan, awak pergi UUM. Okay? Nanti, cuti SEM nanti awak akan balik ke rumah awak. Awak balik ke tempat asal awak, iaitu rumah awak. Okay? Hui jia, balik rumah. Untuk na hui ni, maksudnya ambil semula. Ambil balik. Kiranya awak bagi awak punya duit, nanti awak ambil balik awak punya duit. Okay, dapatkan semula awak punya duit. Okay, so kat sini dia tanya, boleh ke saya ambil semula 我的押金 deposit saya? Okay, contohnya awak nak masuk hotel kan, awak bayar RM100 deposit. So awak tanya, deposit ni saya boleh ambil balik tak? Kalau tak ada apa-apa kerosakan, awak boleh na hui, awak boleh ambil semula ni de yajin deposit awak. Okay, tapi kalau ada kerosakan ke, ada kotor mana-mana ke, awak tak boleh na hui ni de yajin. Tak boleh ambil semula awak punya deposit. Kira benar. Okay. Okay, 下一个，我需要付多少钱的押金？付 bayar. Saya kena bayar deposit berapa ringgit? 多少钱 berapa ringgit? Yajin deposit.
Okay, so hotel yang berbeza dia punya deposit berbeza lah. Okay, ada hotel deposit RM100, ada hotel deposit RM50. Okay, so dia tanya kat sini saya kena bayar deposit berapa ringgit? 我需要付多少钱的押金? Berapakah deposit yang perlu saya bayar? Okay, 连押金 deposit. 下一个我们来看看 perkataan 房卡。fang kah. Dah jumpa lagi kan perkataan fang. Tadi dah jumpa macam-macam fang dah kan. Jumpa lagi fang. Fang, fangjian bilik. Fang, bilik. Fangjian, okey. Ka pula maksudnya kad. Okay, so kad bilik. Fangjian de ka. Singkatkan jadi fang ka. Okay, kad bilik. Singkatan jadi fang ka. Okey, tengok contoh ayat. 这是你的房卡. Ini ialah kad bilik awak. This is your room key. 房间在5楼. Bilik awak berada di tingkat 5. Okay, selalunya bila awak dah settle semua kan, dah bayar duit apa semua tu, awak akan diberi kad bilik. Dan dia akan beritahu lah bilik awak dekat tingkat berapa. Okay, dan maybe dia akan beritahu juga awak punya wifi password ke apa kan. Bila dah settle semualah, dia akan bagi kad bilik 房卡. Yang kedua, 我还没找到我的房卡. 找到 maksudnya jumpa. Okay, perkataan 找到kita belajar dalam level 2. Okay, 找到 jumpa. 还没 masih belum. Saya masih belum jumpa 我的房卡 kad bilik saya. Okay, let's say awak tercicir awak punya kad bilik. Awak dah cari dah sehari 2 hari ni kan, tapi masih belum jumpa. 还没找到你的房卡 kad bilik awak. Kat sini langsung tulis 我的房卡 kad bilik saya. Okey, pangka boleh ya? Pangka adalah kad bilik. Room card. Or room key. Room card lah sebab car tu kad kan. Okay, next one adalah 退房. 退房是什么? Kalau perkataan 退 ni dia ada masuk retreat. Apa itu retreat? Contoh awak pergi perang kan? Pasal awak nak retreat. Awak nak undur diri. Okay. So, 退 kat situ ada masuk retreat. Okay, 退 itu maksudnya undur diri. Okay, 房 sekali lagi. Apa maksud 房? Bilik. 房间房间. Bilik. So, makna kata literally awak nak undur diri awak daripada bilik tersebut. Nak undur diri pergi mana? Balik rumah. Nak check out. Okay. 房间 tu adalah bilik. So, 退房 maksudnya check out. Check out. Okay, 下一个 kita tengok contoh ayat. 你和家人什么时候要退房? Awak dan 家人 keluarga. Awak dan keluarga awak 什么时候 bila 要 nak. Awak dan keluarga awak bila nak check out. Okay, yang kedua. 我们明天下午2点退房. Kami esok 明天下午 petang pukul berapa? 2 点. Pukul 2. Buat apa? Pukul 2 esok. 退房 check out. Lalu orang check out pukul 12 kan? Check in pukul 3. Dia ni lambat sikit ya. Tidur pukul 2 baru dia check out. Okay. Kami check out pukul 2 petang esok. Okay. Dalam bahasa Mandarin, awak kena sebut yang besar dahulu. Konsep masa dalam Mandarin, kena sebut yang besar dahulu. Okay. Kemudian baru awak spesifikkan. Okay. Baru awak spesifikkan. So, macam ni, maksud tulis dulu daripada besar ke kecil. Ataupun daripada general to spesifik. Ini dia terbalik dengan bahasa Melayu. Okey, bahasa Melayu dia sebut 2 petang esok. Okey, kami check out pukul 2 petang esok. Mandarin dia kena sebut yang besar dahulu. Esok. Okey, esok pukul berapa? Okey, esok petang ke malam ke pagi?
Dia spesifikkan, oh esok petang. Petang ada banyak waktu kan, pukul 1 ke, pukul 3 petang ke, pukul 5 petang ke. And then baru dia spesifikkan, pukul 2 petang. Okay, so dia punya susunan dia macam tu lah. So kalau buat ayat, make sentence let's say, 我们 对方. Ni ayat, 老师 buat ayat bahasa Melayu punya. 我们对方2点下午明天. Ni bahasa Melayu punya. Kami check out 2 petang esok. Ni salah. Ayat ni salah Ni bahasa Melayu punya. Direct translation. Mandarin. Okay. Kami. And then masa baru sebut dia punya verb lah. Okay. Subjek. Diikuti dengan masa. And then baru letak verb di belakang Okay. Dan yang terakhir. 退放的时候你可以拿回你的押金. Semasa check out. Awak boleh nahui. Nahui tadi dah jumpa Ambil semula. Ataupun dapatkan semula. Ni de yajin deposit awak. Semasa check out, awak boleh ambil semula deposit awak. Boleh, 对方 check out. Okey, 下一个 seterusnya. Kita tengok perkataan singli. Okey, ada lagi 2 perkataan singli dan juga mat. Okay, singli adalah beg bagasi. Boleh tengok dalam gambar Laushe sertakan ni Cantik bagasi dia. Laushe suka bagasi yang ni. 我觉得很漂亮。这个行李很漂亮。Okey, kita tengok singli ni. Dia punya penjodoh bilangan ialah ke. So nak cakap sebuah bagasi boleh cakap 一个行李. 一个行李lah. Okey. Okay, kita tengok contoh ayat yang pertama. 我想买新的行李. 新 baharu, new. Saya ingin beli beg bagasi yang baru. Contohlah kan awak pakai bagasi tu dah rosak So boleh beli yang baru. 新的行李. Yang kedua, 这个行李我用了4年了. 用 maksudnya guna. Bagasi ini 我用了 saya telah guna selama 4 tahun. 4年了. Okay, dah 4 tahun dah saya guna. 很耐用. Masih ingat lagi maksud 耐用? 耐用 tahan lama. Sangat tahan lama. Dah 4 tahun pakai tak rosak lagi. Okay. Masih tip-top lagi dia punya condition. Okay, yang seterusnya. 这是谁的行李? Okay, 谁 kata tanya maksudnya siapa. Okay, so ini adalah pertanyaan. So, bila pertanyaan, kena letak tanda soal dekat belakang. Dalam make sentence yang lepas, make sentence tu, ada orang dia tanya soalan tapi dia lupa letak tanda soal. Okay, kena letak tanda soal. Dia tanya, 这是谁的行李? Ini bagasi siapa? So, nak jawab nanti awak just gantikan 谁 tu dengan orang. Letak je nama siapa-siapa pun. Okay, contohnya, 这是妈妈的行李. 这是李老师的行李. Okay. 这是那个员工的行李. Ini adalah bagasi pekerja tersebut. Letak je siapa-siapa orang lah untuk menjawab soalan ini. Okay, seterusnya. Ayat seterusnya dia tanya, 你有几个? Ji ni pun kata tanya maksudnya berapa. Awak ada berapa buah bagasi? So nak jawab nanti pun gantikan Ji dengan bilangan lah nombor. Okey. Dan ni tukar kepada saya. 我有3个行李. Saya ada 3 buah bagasi. Okay, let's say awak ada 2 bagasi. Nak sebut erge ke nak sebut 2个? 我有2个行李 ataupun 我有2个行李. Awak rasa? 2. 很好. Kenapa sebut 2?
Okey, sebab apa? Sebab nombor 2 dia bertemu dengan penjodoh bilangan. Okey, so bila nombor 2 bertemu dengan penjodoh bilangan harus dibaca dengan liang. Okey, tak boleh guna er. Yang jian yifu, liang ge pingguo, liang只猫, liang bei cha. Okey. 2 helai baju, 2 biji apple, 2 ekor kucing, 2 cawan teh. So semua ni adalah penjodoh bilangan, so kena sebut liang. Yang terakhir adalah perkataan men. Sebut men bukan sebut men. men pintu. Okey. So kat sini lah dalam ayat yang pertama Lao Sha ada sebut men wai. 我的行李在门外. Wai dah belajar masa level 2 perkataan 外面. Ingat lagi tak masuk 外面? 外面 maksudnya bahagian luar. Okey, 外 maksudnya luar, 面 adalah bahagian. Okey. So 门外 luar pintu. Okey, luar pintu. 我的行李在门外. Bagasi saya di luar pintu. Oh tak mau bawa masuk rumah lagi kan dekat luar lagi. Bagasi saya di luar pintu. Okay, next one ayat yang kedua. 哈米站的东西都在门前，你去看看。Okay, Hamizan ni nama orang. Hamizan punya barang. 东西是 barang. Barang Hamizan 都是都在. 都ni apa? 都ni kata penguat lah. Nak letak boleh, tak nak letak pun tak apa. Dia nak emphasiskan kepada barang-barang Hamizan lah. Semua barang-barang Hamizan ni. Okay, semuanya. Maksudnya semuanya. 在 di 门前. 前 tu apa? 前 tu hadapan. Di hadapan pintu. Okay, 前 ni awak dah belajar level 2 perkataan 前面. 前面 maksudnya bahagian hadapan. Okay, 门前 maksudnya hadapan pintu. Okay, 你去看看. Awak pergilah tengok-tengok. Awak pergi tengok sebentar. Okay, semua barang Hamizan berada di depan pintu. Awak pergi tengok sekejap. Okay, dan yang terakhir. 这个酒店的门很漂亮. Okay, pintu hotel ini sangat cantik. Maybe hotel tu hotel 5 bintang kan? Pintu dia pun cantik. Sangat cantik. Maybe design dia artistik apa kan. Okay, so kita settle dahulu perkataan daripada Jiutian sampai Men. Okay, next class kita akan bincangkan dialog So, Lao Shi minta awak tengok dialog muka surat 42 dan translate. Translate dialog muka surat 42. Next class kita bincang Okay, itu saja untuk hari ini. Tak ada suara pula. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan, boleh leave Assalamualaikum, 再见. Kalau ada soalan boleh tanya. Sama-sama. Sama-sama Farah, Amir. Sama-sama Asma. Sama-sama Fitri. Sama. Nak Last ya? check yang make sentence saya tu macam mana ya? Yang check